Yang ketiganya, beratnya, bahayanya ialah pelaku syirik diharamkan oleh Allah SWT untuk masuk ke syurga. Ya. Faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Allah mengharamkan ke atasnya, iaitu orang yang melakukan syirik ini, pelaku syirik ini, daripada masuk syurga. Kemudian satu lagi bahaya ialah apa juga kebaikan kita terhapus dengan perbuatan syirik ini. Iaitu artinya syirik dia boleh menghapuskan seluruh amal kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa dia nak mengharapkan dapat menemui Allah di akhirat nanti, maka dia kena beramal soleh dan jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Artinya kalau kita melakukan perbuatan syirik, segala amal-amal kebaikan kita ditolak. Apa yang kita sebut sebagai dimamah oleh syirik itu, dibaham oleh syirik, habis. Itu bahaya yang berlaku. Selain daripada itu, syirik merupakan dosa besar. Ya, di antara dosa-dosa besar yang banyak tersenarai itu, salah satunya asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali penjelasan saya sebagai menjawab persoalan yang dikemukakan oleh saudara kita tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وظلي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاطئين، يا المؤيد يا الممجد يا إمام القبلتين. ضراء وجهك يسعد يا كريم والداي، حولك الطاهر المبرد سردنا يوم النشور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Syahran bin Said daripada Cawangan Tertib IPK Kelantan. Saya ada satu persoalan. Apakah yang dikatakan syirik besar dan syirik kecil? Minta Datuk tolong perjelaskan. Terima kasih. Dia macam-macam istilah ya. Syirik besar itu diistilahkan syirik jali. Syirik kecil itu dipanggil syirik khafi, atau kita panggil syirik yang jelas, itu yang jali. Dan ada syirik khafi, maknanya yang tersembunyi, syirik yang tidak jelas. Atau dalam bahasa mudah kita kata syirik besar dan syirik kecil. Walau macam mana pun, dari segi dosa sama. Syirik besar adalah dosa besar dan syirik kecil adalah dosa besar. Walaupun namanya syirik kecil, tetapi dia tetap dalam kategori dosa besar. Itu perlu kita faham.
takut nanti macam dosa kecil, dosa besar. Jadi dosa besar kita nak jauhkan. Dosa kecil tak apalah, kecil saja. Tapi syirik kecil adalah dosa besar dan syirik besar adalah dosa besar. Artinya dari segi kategori sama. Bunyi saja, sebutan saja, syirik kecil, syirik besar. Tetapi dari segi apa yang disebut sebagai dosa besar, tetap dosa besar. Syirik besar ini, kita mempercayai sesuatu benda ataupun makhluk ini setara, sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditujukan doa kepadanya misalnya, ya, permohonan, kita peruntukkan ibadat kepadanya, itu syirik besar. Ya, kita beribadat kepada pokok, kita beribadat kepada batu, kita beribadat kepada matahari, kita beribadat kepada sungai misalnya. Maka itu adalah dipanggil dosa besar. Dan apa yang disebut syirik kecil ini ialah khafi, tersembunyi. Ini yang nak berlaku kepada kita ini yang apa itu, yang mudah berlaku kepada kita, syirik kecil ini. Kata Nabi dalam satu sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku paling khawatir, kata Nabi, aku paling bimbang, takut berlaku ke atas kamu ialah asyirkul asghar, syirik kecil ini. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah yang termasuk dalam kategori syirik kecil ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya. Kita buat kerja tak ikhlas, kita buat kerja untuk dapat pujian orang, kita dapat sanjungan orang, ataupun kita nak pamerkan, nak tunjuk-tunjuk supaya orang puji kita. Padahal perbuatan kita ni sepatutnya yang terhak alhamdulillah, yang layak dipuji dan layak memuji kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiba-tiba kita buat ini kerana manusia misalnya, maka pada hari kiamat nanti, kalau kita buat, katalah kita buat sesuatu kerana bos kita atau apa-apalah, maka di akhirat nanti hadis Nabi menyebut, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza ja'an nas bi'amalihim, pada hari kiamat semua kita manusia ni akan bawa rekod-rekod amalan masing-masing. Maka Tuhan perintahkan, izhabu ilal ladzina kuntum tura'un, silakan, kata orang Kelantan, silakan dapatkan pahala-pahala daripada orang-orang yang kamu buat kerana mereka dulu. Kita buat ni kerana bos, jangan minta pahala dengan aku, pergi minta dengan bos kamu. Itu di akhirat. Bos pun tak cukup makan, macam mana nak tanggung? Ini kena faham ni. Kuntum tura'una fid dunya, dulu kamu buat ni kerana orang itu, silakan dapat dengan mereka. Ya, tanzuru hal tajiduna indahum min jazain, silalah, cubalah, mungkin kok dapat kot, ada pahala-pahala yang mereka nak bagi. Pahala ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi kena hati-hati, iaitu buatlah apa saja dengan ikhlas. Jangan ada orang kata terselit di celah-celah hati kita itu lain. Apa pun kita lakukan, kita nak mendapat keredaan mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.